Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 2 akan membentangkan tentang projek yang kami lakukan, iaitu manometer. Sebelum saya menerangkan tentang projek kami, saya akan menerangkan tentang apa itu manometer. Manometer ialah satu device ataupun alat yang digunakan untuk mengukur perbezaan tekanan di antara dua keadaan, di mana keadaan tekanan di atmosfera dan keadaan tekanan pada tuluk. Manometer terbahagi kepada 3 jenis, iaitu manometer U-tube, manometer tube condong dan seterusnya manometer lengan yang diperbesarkan. Jadi, kumpulan kami membuat projek berkenaan tentang manometer lengan yang diperbesarkan. Sebelum saya menerangkan tentang lebih lanjut tentang projek kami, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, saya Muhammad Iqbal bin Syed Zulkifli, dan sahabat saya yang lain iaitu Muhammad Luqman bin Zulkarnain, Nur Atirah binti Muhammad Nawi, Ahmad Daniel bin Akmal Hakim, Muhammad Firdaus bin Marais, Muhammad Alif Hafifi bin Rosli, Muhammad Haziq bin Mat Jaiz, dan akhir sekali Abdul Malik Al-Fahan bin Ismail. Dan seterusnya saya akan memberikan ruang pembentangan kepada sahabat saya. Seterusnya saya Muhammad Firdaus akan menerangkan berkenaan dengan objektif projek. Antara objektif projek yang diketengahkan dalam pembangunan projek ini adalah yang pertama, membangunkan sebuah prototipe bagi manometer lengan dibesarkan, di mana kami akan membangunkan sebuah projek ataupun prototipe bagi manometer lengan dibesarkan dengan menggunakan bahan-bahan ataupun alatan-alatan tertentu bagi mendapatkan bacaan tekanan bendari dalam sesebuah arus aliran. Objektif yang kedua adalah untuk menguji kebolehfungsian ataupun keberkesanan projek ataupun prototipe manometer lengan dibesarkan, di mana selepas kami membangunkan projek ini, kami akan menguji sama ada ia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mengukur tekanan ataupun perbezaan tekanan dalam arus aliran. Selepas bacaan direkodkan, kami akan mengukur tekanan ataupun perbezaan tekanan di antara tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam sesebuah arus aliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Al-Fahan bin Ismail. Nombor metrik AB210008. So hari ini saya akan bentangkan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat manometer. So ini manometer yang telah siap lah. So antara bahan-bahan yang saya gunakan adalah penutup pipe. So saya ada pipe PVC 32mm dia punya diameter, dan kita ada picu pump. So selain daripada itu kita ada jak. Jak ni saya ambil daripada rumah saya je. So sini pun ada pump lagi, picu pump. So selain tu saya juga ada menggunakan silikon. Ni dia. So silikon ni kegunaan dia untuk membuatkan kami punya projek lebih kedap lah. So ni lah, ni contohnya yang kami nak bubur silikon kat sini. 1, 2, 3 dan juga 4. So ada satu lagi, saya ada pump lah nanti untuk memastikan manometer saya berfungsi. So saya dah siap bawa air dalam ni. Salah satunya yang terakhir kita ada air, kita perlukan air lah. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, pump udara masuk ke dalam lengan yang dikecilkan melalui picu pump.
Okey, dan akhir sekali, perhatikan dan rekodkan perubahan ketinggian yang berlaku di lengan yang dibesarkan. Melalui proses ini, kita dapat mencari tekanan yang dihasilkan pada permukaan bertali di lengan dibesarkan serta lengan dikecilkan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luman bin Zulkarnain. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan pengiraan berkaitan dengan eksperimen manometer yang dijalankan sebentar tadi. So, diameter seperti yang kita tahu, diameter lengan kecil kita bersaiz 39mm iaitu 0.039 meter dan lengan dibesarkan pula ialah 0.085 meter. So, berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan tadi dan ditunjukkan pada pembaris sebentar tadi, peningkatan aras yang berlaku pada lengan besar iaitu sebanyak 0.035 meter. So, seperti yang kita tahu, apabila luas permukaan didarabkan dengan ketinggian peningkatan aras air, kita akan dapat isi padu air yang tersesar, iaitu air yang meningkatlah daripada tinggi asal ke tinggi yang ditingkatkan selepas pump dikenakan ke atas manometer sebentar tadi. So, berdasarkan formula iaitu isi padu tersesar per luas kerata rentas, kita akan dapat ketinggian yang berlaku, pengurangan ketinggian yang berlaku pada lengan kecil. So, berdasarkan dengan pengiraan di sebelah iaitu kita dapat aras air yang berkurang pada lengan kecil iaitu sebanyak 0.166 meter. So, beza tekanan pada lengan besar dan lengan kecil ialah sebanyak 7612.812 Pascal, iaitu tekanan pada lengan kecil lebih tinggi daripada tekanan lengan besar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razif bin Majais. Nombor matrik saya adalah DB200035. Saya akan menerangkan tentang keputusan kajian. Yang pertama adalah prinsip operasi. Prinsip operasi manometer YouTube dengan diperbesarkan, ini tetap sama dengan yang tradisional, iaitu yang sedia ada sebelum ini. So, keseimbangan hidrostatik mengawal sistem di mana perbezaan tekanan antara kedua-dua lengan adalah berkadar terus dengan perbezaan tahap cecair. Walau bagaimanapun, lengan yang diperbesarkan menjadikan kawasan permukaan yang lebih besar, menguatkan anjakan menegak cecair untuk perubahan tekanan. Yang kedua adalah faedah lengan diperbesarkan. So, yang pertama adalah ketepatan yang lebih baik. Bermaksud anjakan mendekat cecair yang diperbesarkan di lengan yang diperbesarkan membolehkan bacaan yang lebih tepat, terutamanya apabila dinilai dengan tekanan yang sangat rendah. Yang kedua adalah sensitivity yang dipertingkatkan. Untuk sensitivity yang meningkat menjadikan instrumen lebih responsif terhadap perubahan tekanan yang halus yang membawa kepada perubahan yang lebih tepat. Yang terakhir sekali untuk faedah, kebolehbacaan yang lebih baik. Skala pergerakan tahap cecair yang lebih besar di lengan yang diperbesarkan memudahkan perolehan data dan mengurangkan risiko kesilapan kerana salah menilai. Yang terakhir sekali, kelemahan lengan diperbesarkan. Yang pertama adalah mengurangkan kemudah alihan, iaitu lengan yang diperbesarkan boleh membuat instrumen besar dan rumit. Justru itu menghadkan mudah alih dan kesesuaiannya untuk aplikasi lapangan. Untuk yang kedua, peningkatan kos. Bahan tambahan yang diperlukan untuk lengan yang lebih besar boleh meningkatkan kos keseluruhan instrumen berbanding manometer konvensional. Yang terakhir sekali untuk kelemahan adalah potensi untuk kesilapan. Lengan yang diperbesarkan boleh menjadi lebih mudah terhadap getaran dan gangguan luaran.
yang berpotensi berlaku kesilapan di dalam pengukuran. Aplikasi bagi keputusan kajian. Manometer YouTube dengan diperbesarkan adalah instrumen yang memberi manfaat dalam pelbagai bidang. Yang pertama adalah teknologi vacuum. Teknologi vacuum adalah memantau dan mengekalkan tekanan ultra rendah di ruang vacuum yang digunakan untuk proses penyelidikan dan perindustrian. Yang kedua adalah peralatan perubatan. Ianya mengukur perubahan tekanan halus dalam sistem pernafasan dan kardiovaskular untuk tujuan diagnostik. Pemantauan alam sekitar, ianya mengukur turun naik tekanan udara dengan tepat dalam kajian alam sekitar dan kawalan pencemaran. Yang terakhir sekali adalah penyelidikan saintifik. Ianya menyiasat fenomena tekanan rendah dalam bidang seperti fizik, kimia dan mekanik bendalih. Untuk kesimpulan pula, manometer YouTube dengan diperbesarkan menawarkan perlebihan yang ketara dalam mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfera dengan meningkatkan ketepatan, kepekaan dan kebolehbacaan. Walau bagaimanapun, kelemahannya seperti pengurangan mudah alih dan peningkatan kos mesti dipertimbangkan sebelum melaksanakan. Kesesuaian instrumen ini bergantung kepada aplikasi tertentu dan tahap ketepatan dan mudah alih yang diperlukan. Untuk penambahbaikan di masa akan datang, yang pertama adalah penggunaan bahan canggih. Ianya melaksanakan bahan dengan wetangan yang lebih baik terhadap getaran dan turun naik haba untuk ketepatan dan kestabilan yang dipertekadkan. Yang kedua adalah integrasi dengan paparan digital. Mengintegrasikan paparan digital dengan manometer untuk menyediakan bacaan masa nyata dan meningkatkan pemerolehan dan analisis data. Yang terakhir sekali adalah miniaturisasi. Meneroka teknik miniaturisasi sambil mengekalkan faedah reka bentuk lengan yang diperbesarkan untuk meningkatkan kemudahan dan penggunaan lapangan. Jadi pada bahagian keputusan, dapat membangunkan sebuah prototipe manometer lengan dibesarkan bagi mendapatkan bacaan tekanan bendali dalam sesebuah arus aliran. Ini adalah untuk memperoleh bacaan tekanan bendali yang tepat dalam arus aliran dan memastikan prototipe ini dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua ialah mengukur tekanan atau perbezaan tekanan di antara tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam sesebuah aliran. Prototipe manometer lengan dibesarkan ini dibangunkan, telah diuji dan tahap kebolehfungsian adalah pada tahap memuaskan terhadap pengukuran dan perbezaan tekanan dalam sebuah aliran. Selain itu, pembangunan prototipe manometer lengan dibesarkan ini telah mencapai kriteria yang ditetapkan seperti tiada kebocoran dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga ialah mengukur tekanan atau perbezaan tekanan di antara tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam sesebuah arus aliran. Prototipe ini telah menghasilkan bacaan terus tekanan dengan baik dan menilai tekanan tersebut telah diukur dengan menggunakan persamaan yang telah diberi dalam mengenal pasti perbezaan tekanan di antara tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam arus aliran prototipe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Dina bin Akmal Hakim, nombor matrik CB210054, dan hari ini saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kami telah berjaya membangunkan sebuah prototipe manometer lengan dibesarkan ataupun lebih dikenali sebagai enlarged leg manometer, dan ianya telah berfungsi dengan baik dan jayanya. Selain itu, manometer lengan dibesarkan juga memberikan kelebihan yang signifikan dalam pengukuran tekanan bendali. Ini kerana dengan memperbesar diameter salah satu daripada lengan, manometer ini menunjukkan kesan dan impak yang tinggi terhadap perubahan tekanan yang menyebabkan ianya menjadi kunci, terutamanya dalam situasi di mana perlunya pengukuran yang teliti, dan ini memastikan bahawa perubahan kecil dalam tekanan dapat dikesan dengan tepat. Manometer ini dapat mengesan perubahan
tekanan yang sangat kecil dan data yang dihasilkan adalah boleh dipercayai dan tepat. Sebagai contoh, dalam industri farmaseutical di mana dos ubat harus diukur dengan tepat. Dengan adanya penggunaan manometer dengan dibesarkan, ianya dapat membantu dalam mengukur tekanan yang diperlukan untuk proses pengeluaran ubat-ubatan tersebut. Dan ini sekaligus dapat meningkatkan kualiti dan konsistensi produk farmaseutika itu sendiri. Dan seterusnya, kajian ini telah memberi pendedahan kepada pelajar iaitu kami sendiri tentang keberfungsian manometer jenis lengan dibesarkan. Ini kerana sekiranya kami tidak melakukan projek ini, kami berkemungkinan hanya akan memahami secara teori sahaja dan tidak secara praktikal ataupun hands on. Jadi sekian, terima kasih.